Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal mustami'un. Syukur ke hadrat ilahi kerana dapat kita sekali lagi dalam platform menuntut ilmu, pengajian kitab melalui online ataupun atas talian yang dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM dan JAIS Selangor. Kali ini saya berada di sebuah tempat lah nanti kat mana Ustaz berada ni nanti tuan-tuan boleh tanya saya kemudian lah saja saya nak ambil view ataupun pemandangan yang lain sikit pada hari ini untuk sama-sama lah kita tidaklah satu tempat ataupun di rumah sahaja di mana tempat pun kita boleh berada untuk kita menuntut ilmu, menimba ilmu, insya-Allah. Baik, berhubung dengan pengajian kita yang lalu, iaitu berkaitan dengan solat hajat, telah saya nyatakan bahawa solat sunat hajat ini adalah jenis solat sunat bersebab lah. Sebabnya kita memohon kehadrat ilahi kepada Allah SWT atas sesuatu permintaan. Walaupun kita berdoa, walaupun kita memohon dalam sujud, walaupun kita bertahajud, berqiyam, tapi di sana ada syariat yang khusus untuk kita memohon ini melalui solat, yang dinamakan solat hajat. Yang baginda Nabi SAW jelaskan dalam hadis yang lepas, baginda Nabi menyebut, atahullah azza wajal ma sa'alaha ma sa'ala mu'ajjala aw mu'akhkhara. Akan Allah kurniakan hajat-hajatnya apa yang ma sa'ala, apa yang dia minta. Maka di situ menunjukkan bahawa solat sunat hajat ini ada dalam syariat Islam, bahkan ianya disunatkan kerana dia berkait dengan akidah ataupun dasar tauhid bahawa Allah Subhanahu Taala jualah tempat kita bermunajat ataupun tempat kita memohon permintaan. Itu itu jelaslah kita dah nyatakan hadis-hadis dan bermula dengan apa? Kalau kita ingat solat hajat ini baginda Nabi bermulakan kita ini nak melakukan solat hajat, baginda Nabi menyebut asbagha wudu'a, kan? Berwuduk, kemudian asbagha wudu', kemudian fayusalli, berwuduk, sempurnakan wuduk dan solatlah 2 rakaat dan dilakukan dengan kesempurnaan. Maka Allah akan memberikan permohonannya sama ada cepat ataupun lambat. Kadar 2 rakaat kita nak lakukan, 4 rakaat pun boleh nak lakukan, terpulang. Tapi jika kita melakukan dengan sendirian, tidak ada masalah lah kita nak buat 4 tu. Cuma kalau kita nak melakukan berjemaah, kita kena sama. Kalau ahli jemaah kita yang belakang mengatakan Ustaz kita nak buat 2 dan atas niat apa, tu syarat solat sunat ni, dia sendirian, itu yang afdal. Tapi kalau solat hajat ni dia nak dilakukan secara berjemaah, syaratnya mesti jemaah yang di belakang dan imam itu berniat yang sama. Contoh, solat hajat tentang apa? Untuk meminta kesembuhan si fulan. Maka imam niat yang sama, makmum pun niat yang sama.
Tak boleh imam niat lain, jemaah tadi imam niat minta lulus anak peperiksaan. Tak kena. Ya. Jadi mesti syarat solat sunat hajat ini dilakukan berjemaah mesti niat yang sama. Ya, maka kalau imam niat untuk kesembuhan si fulan, jemaah pun kena niat ya, kesembuhan si fulan. Nanti kalau kata lain masa nak solat hajat ustaz untuk memohon anak-anak ya, berjaya dalam peperiksaan, buat niat yang sama. Imam dan makmum itu niat yang sama. Okey, itu secara teori dasarnya solat sunat hajat ni dilakukan sendirian, tetapi boleh dilakukan berjemaah. Syaratnya niat antara imam dan makmum itu adalah sama. Begitu juga dengan solat sunat yang lain yang bersendirian. Solat sunat taubah, solat sunat duha, semuanya dilakukan sendirian. Namun boleh dilakukan berjemaah atas niat pendidikan. Contohnya kita buat solat duha berjemaah dengan anak-anak pendidikan. Tapi esok anak-anak dah pandai, anak-anak buat sendiri, kita buat sendiri. Jangan buat pula satu kita kata satu benda ketetapan pula. Nak buat solat sunat duha kena berjemaah, tak. Afdalnya lah sendirian. Dan juga syaratnya kalau kita nak melakukan solat-solat yang sendirian ni berjemaah, ia adalah satu program kan, program qiyamul, maka boleh bersama berjemaah buat solat sunat taubah program khusus lah, maka dibolehkan dilakukan secara berjemaah. Tapi dasarnya, teorinya, solat sunat yang kita belajar dahulu, baik solat-solat malam, baik solat duha, solat witir, solat taubah, solat istikharah, solat hajat yang baru ni, semuanya itu dilakukan secara sendirian. Namun boleh di sana dilakukan secara berjemaah, tapi ada syaratnya yang saya nyatakan tadi. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, solat sunat sendirian ini yang saya sebutkan tadi, jenis itu adalah sunnahkan ataupun dianjurkan dalam agama kita, yang ditujukan oleh baginda Nabi, dilakukan di rumah. Solat sunat yang saya nyatakan jenis tadi itu adalah dianjurkan, afdalnya dilakukan di rumah, tidak di masjid. Sebagai ulama mengatakan kalau dilakukan masjid takut ada timbul riak. Itu yang kita kata solat sunat ni, baik rawatib pun, solat rawatib ni yang mengiringi solat fardu ni, afdalnya di rumah. Baginda Nabi SAW melakukan solat rawatib di rumah baginda. Kemudian apabila nak hampir waktu iqamah, baginda akan keluar dan pergi ke masjid baginda. Rumah dengan masjid baginda berdekatan. Cuma dalam konteks kita hari ini, kalau kita buat demikian dekat, alhamdulillah kita buat yang perkara yang dianjurkan Nabi. Tapi takut bimbang-bimbang, kalau kita buat di rumah, rumah kita jauh dari masjid, kita buat solat rawatib, qobliyah fajar contohnya tadi, contohnya qobliyah subuh, kita buat di rumah, bila sampai ke masjid, rumah kita jauh, dah rakaat yang kedua, itu tak afdal. Sebab itu dalam konteks kita rumah yang jauh, adalah afdalnya kita melakukan solat sunat rawatib. Solat rawatib itu di masjid, kerana di sana kita menunggu waktu antara iqamah dan juga solat itu untuk kita isikan dengan solat rawatib. Itu saja solat rawatib yang dianjurkan di masjid. Tapi yang lain, tuan-tuan nak solat duha ke, solat taubah ke, hajat ke, istikharah, semua di rumah. Itu teorinya. Solat sunat sendirian ini afdalnya dilakukan di rumah. Manakala jenis solat yang kita nak belajar pula lepas ni ialah solat sunat yang disunatkan berjemaah. Dia boleh tak berlakukan sendirian? Boleh. Tapi dia afdalnya pula di berjemaah. Yang tadi solat sunat yang kita nyatakan tadi boleh dilakukan berjemaah, tapi afdalnya sendirian. Nampak dia ada kontradik, ada berlawanan sikit sifat solat ini. Apa solat yang disunnahkan berjemaah walaupun boleh bersendirian? Ada 5 jenis. Sebagai ulama tambah 6 lah. Tapi 5 ni semua kitab menyatakan yang sama.
6 ni nanti saya sebab apa dia termasuk juga sunnah berjemaah. Nanti saya nyatakan Baik. 5 solat sunat dilakukan berjemaah ialah yang pertama solat sunat Aidul Adha. Solat sunat Aidul Adha. Yang kedua solat sunat Aidul Fitri. Solat sunat Aidul Fitri. Yang ketiga solat sunat khusuf. Khusuf ni solat sunat gerhana bulan. Yang keempat solat sunat khusuf, iaitu solat gerhana matahari. Dan yang kelima solat sunat istisqa ataupun solat sunat minta hujan. Istisqa. Istisqa. Perkataan daripada istisqa ni perkataan daripada sin qaf ya. Sirami. Sirami. Istisqa minta sirami, mana minta hujan lah. Istisqa. Yang keenam, ada ulama mengatakan dia disunahkan melakukan berjemaah ialah solat sunat tarawih. Sepatutnya 5 tadi, tapi tambahan ulama ada sebahagian mengatakan solat tarawih disunatkan berjemaah di masjid. Kerana yang 5 tadi dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Sebab itu banyak kitab menyebut yang sama. Cuma yang keenam ni, solat sunat tarawih ni dimasukkan juga jenis solat sunat disunatkan berjemaah kerana sahabat buat. Siapa dia yang mulakan solat sunat tarawih ni, mula-mula buatkan berjemaah solat sunat tarawih? Iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi kita boleh juga melakukan solat sunat tarawih itu, bahkan mendapat keafdalannya kerana dilakukan berjemaah, sebab ada sandarannya, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab, sahabat baginda yang ulung melakukannya berjemaah, maka kita buat. Yang 5 tadi Nabi buat dalam hidup Nabi. Yang lain Nabi tidak melakukan secara berjemaah. Hatta tarawih kan kita tahu kan, solat sunat tarawih baginda Nabi SAW melakukan secara berjemaah 3 hari berturut-turut dengan sahabat. Hari keempat baginda tak keluar rumah dan sahabat tunggu-tunggu. Lalu besoknya baginda sahabat berjumpa baginda menjawab, aku tidak mahu memberatkan umatku. Aku bimbang takut solat sunat tarawih ini menjadi solat wajib pula. Itu maksudnya 5 solat yang saya nyatakan duha, solat sunat Aidul Adha, solat sunat Aidul Fitri, solat sunat gerhana bulan, solat sunat gerhana matahari, dan juga solat sunat istisqa ataupun solat minta hujan, ini adalah dianjurkan oleh baginda Nabi yang hidup Nabi lakukannya berjemaah. Kerana apa? Kerana apa? Kenapa 5 ni saja? Dan tambah satu lagi tarawih, Sayyidina Umar menganjurkannya. Kenapa? Boleh jawab tak? Solat sunat ni sifat dia adalah di rumah, saya nyatakan tadi, kecuali 5, 6 ataupun 6 tadi. Manakala fardu, fardu lain pula. Solat zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh, afdalnya, sunnahnya adalah di masjid. Kaum lelaki, kaum perempuan, wanita di rumah lah. Kerana apa? Kerana apa? Kerana dia ada berkait dengan syiar. Nanti kita akan sebut nanti, ada dia menyebut tentang innama ya'muru masajidallah. Mereka yang mengimarahkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nanti kita akan nyatakan kaitnya solat-solat yang dilakukan di masjid ini tujuannya apa. Secara ringkasnya, 5 jenis solat yang saya nyatakan tadi afdalnya di masjid, dan solat-solat yang lainnya di rumah, kerana dia melibatkan tentang sifat, kalau melakukannya di masjid takut ada sifat riak kalau solat jenis solat sendirian. Manakala solat sunat yang berjemaah, seperti 5 jenis ataupun 6 jenis tadi itu di masjid, dia kerana ada hubung kait dengan syiar. Bayangkan, sebab cuma musim KP ni lah, kita tidak dapat nak menzahirkan syiar itu kerana pandemik, sebab ada hasbat terhalang. Bayangkan nak mengumpulkan semua orang. Saya nak nyatakanlah, saya sendirilah, saya kata saya nak kumpulkanlah satu kampung saya untuk berada di satu dewan. Agak-agak senang tak?
Lagi-lagi saya berjawatan pengurus masjid. Senang tak? Hatta saya ni seorang Perdana Menteri lah, contoh. Nak mengumpulkan rakyat dalam satu stadium, senang tak? Perdana Menteri tu kan? Sangat susah sebenarnya. Terpaksa keluarkan modal, duit, bas, angkutan supaya diorang datang. Betul tak? Itu yang berjawatan, yang ada kepentingan, baru dapat kumpulkan manusia ini. Kalau kita orang biasa, boleh tak kita nak kumpulkan kawan-kawan kita? Ini cerita bukan PKP jangan salah anggap kata ustaz boleh ke kita kumpul ramai-ramai ni. Dah saya nak cerita konsep nak mengumpulkan ramainya orang, manusia dalam satu tempat sangat susah. Sangat susah. Kita adik-beradik nak berkumpul pun susah kan, kalau tak ada musim PKP. Jadi Islam ada caranya yang boleh mengumpulkan manusia itu dalam satu masa dan satu tempat. Apa dia? Contohnya seminggu sekali solat fardu Jumaat. Nak tak nak semua akan berkumpul di masjid dan ramai akan berkumpul. Solat sunat Idul Adha setahun sekali. Solat sunat Idul Fitri setahun sekali. Solat sunat gerhana bulan dan matahari tak tentu masa. Tapi semua itu ataupun minta hujan, semua itu ataupun tarawih termasuk tarawih bulan Ramadan, semua itu adalah cara Islam nak mengumpulkan manusia dalam satu tempat untuk menunjukkan syiar, lambang bahawa Islam ini adalah agama yang hebat, agama yang diridai oleh Allah dan manusia sendiri. Kan? Yang paling grand sekali, Grand Continental dia lah paling hebat pengumpulan manusia ialah setahun sekali di Makkah, iaitu di Arafah. Bukan senang nak kumpulkan 5 juta dalam satu masa. Di mana? Di Makkah ya. Ada manusia yang boleh kumpul dalam keadaan yang niat yang sama, tujuan sama, melainkan pada musim haji, iaitu menunaikan fardu ibadah haji. Sebab itu Islam ini menjadi contoh, menjadi tonggak manusia yang bukan Islam. Mereka nak meniru, tapi mereka tak berjaya. Mereka tak berjaya sebenarnya. Mereka melakukan apa-apalah. Contohnya sukan Olimpik. Kenapa asal-asal Olimpik ni? Saya baca sirah, usul-usul dulu orang Arab sebelumnya, kita kata mereka ni dah biasa bertawaf sebelum zaman Nabi SAW. Mereka biasa bertawaf di Masjidil Haram, tawaf Kaabah tu. Orang Abrahah kan hasad dengki buat Kaabah palsu ataupun Kaabah kita replika di Yaman. Kan kalau kita tengok sirah kenapa Abrahah serang Mekah? Kerana mereka cemburu dengki. Kenapa mereka ni kumpul di Mekah? Kenapa boleh mereka itu sepakat untuk berkumpul ramai-ramai? Sedangkan di Yaman dia dah buat seperti Kaabah, tapi tak orang datang. Dia manfaat orang kumpulkan orang ramai ni banyak sebenarnya. Kalau orang meniaga tentu untung banyak lah kan. Kalau buat hotel ramai orang menginap, itu tujuan-tujuannya. Tapi itu sampingan lah. Maksudnya nak mengumpulkan manusia ni susah sehingga kan mereka createkan satu sukan seluruh dunia. Piala dunia bola sepak, Olimpik, itu semua tujuannya untuk mengumpulkan manusia yang dasarnya mereka cedok daripada Islam. Jadi tujuan yang disunatkan berjemaah solat sunat tadi, solat hari raya, menunjukkan kegembiraan selepas berjaya berpuasa sebulan. Maka kita lakukan solat sunat Idul Adha di masjid, solat sunat Idul Fitri di masjid, di surau, mengumpulkan ramai orang manusia supaya orang-orang yang bukan Islam, hebatnya orang Islam berkumpulnya ramai-ramai, boleh sepakat, boleh bersetuju tanpa bayar duit. Macam tadi Perdana Menteri kalau nak kumpulkan kena ada kos juga. Ada tambang, sediakan pengangkutan, bagi duit poket, bagi makan, minum, baru dapat kumpul. Kalau tak ada apa-apa, memang payahlah nak kumpul. Tapi manusia datang pada raya Aidilfitri, maupun Adha, maupun kusuf ataupun khusuf ataupun istiqah, tanpa ada apa-apa pun paksaan ataupun kita kata kos untuk panggil manusia ini kumpul dalam satu tempat. Tak ada pun. Mereka sendiri nak datang. Kerana apa nak solat sunat Idul Adha? Kerana nak solat sunat Idul Fitri. Kalau sunat Idul Fitri tadi saya sebut untuk menunjukkan kesyukuran, berpuasa selama sebulan. Maka kita nak zahirkan kegembiraan dengan kita berkumpul dalam satu masjid
untuk kita berlakukan solat sunat Idul Fitri. Begitu juga Adha, kesyukuran kerana hidup alhamdulillah setahun kan. Idul Adha ni hujung tahun, maka dipanggil amalan hujung tahun yang syukur selama setahun Allah beri nikmat, maka kita lakukan ibadah korban tanda kesyukuran tadi, dan kita sembahyang pula sunat tadi untuk menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah solat-solat jenis ini disunahkan untuk dilakukan secara berjemaah. Selain itu tidak. Begitu kat tarawih yang saya sebut tadi, Saidina Umar memulakan ijtihad beliau untuk menyatukan ataupun mengumpulkan manusia pada bulan Ramadan supaya menunjukkan syiar bulan Ramadan ini hebat. Ini bulan Ramadan, kita kena tunjuk kehebatan Islam itu, kehebatan umat Islam untuk melakukan ibadah dalam bulan Ramadan. Maka ibadah Saidina Umar melakukan solat tarawih ini secara berjemaah. Maka ramai orang berkumpul kan. Malam pertama lah, malam kedua, malam ketiga, seminggu pertama, seminggu kedua ramai. Minggu masuk minggu ketiga tarawih, mulalah. Minggu keempat lagilah. Ini silap kita lah. Saya tak sebutkan. Saidina Umar buatkan program ni untuk bulan Ramadan, semarakkan Ramadan itu dengan solat sunat tarawih berjemaah untuk kita sebenarnya, supaya kita ada seronok beribadah dalam Ramadan, lagi-lagi melakukan dengan berjemaah. Kita lah tidak ambil peluang hujung-hujung Ramadan kita pakat tinggalkan masjid, tinggalkan surau, sibuk dengan penyediaan hari raya. Silapnya kita itulah. Tapi pada bagaimanapun, kerana dilakukan secara kesimpulannya, dilakukan berjemaah ini kerana di sana adanya tujuan dan motif ataupun asbab, antaranya syiar, antaranya perpaduan umat Islam kan, bila berkumpul bersatu padu kan, kegurungan kepada orang yang bukan Islam. Hebatnya manusia yang dinamakan Islam ini, mereka boleh berkumpul dalam satu masa dengan mereka ini menunjukkan kesepakatan, kesepaduan. Itu semua ada hikmah-hikmahnya. Syiar Islam itu baru orang tahu ini ada apa ni. Oh, ni orang-orang Islam. Mana orang tahu, oh ada agamanya Islam kan. Agama Islam ni, mana negara, mana tempat, mana pelosok yang manusia hari ini di dunia ini tidak tahu. Di bumi Allah ini, mana yang tidak tahu lagi tentang agama Islam? Katanya semua dah tahu dengan teknologi sekarang. Tak ada alasan mengatakan ada lagi ahlu fitrah ni, tak ada alasan dah. Sebab dunia tanpa sepadan, Islam itu telah disyiarkan ataupun dipopularkan oleh umat Islam sendiri. Tapi agama lain ada yang kita tak tahu. Wah, ada ke agama ni? Maknanya kita kata ketonjolan agama Islam itu sekarang pada zaman ini sebenarnya sangat dimasyhurkan berbanding agama lain. Sengaja kita tak tahu pun, oh ada rupanya agama ni, oh ada rupanya jenis agama ni. Sebab itu Islam itu inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu, yang diradai Allah itu Islam. Maka tidak kita peliklah bahawa Islam itu menjadi pegangan hidup seluruh manusia di dunia ini. Baik, sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah yang saya nyatakan tadi. Baik, dia nyata kat sini tak banyak, sebab dia nyatakan solat sunat Idul Adha, Idul Fitri itu pada bab hari raya dan bab Firhal Adha. Baik, untuk hari ini kita baca hadis berkaitan dengan solat kusuf dan khusuf, solat gerhana matahari dan bulan. Baik, an Abi Bakar radhiyallahu an qala kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fankasafatish syams faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajru ridaahu hatta dakhala al-masjid fasalla bina rak'ataini hatta jalatil syams faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahad fa iza ra'aitumuha fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Rawahul Bukhari. Daripada Abu Bakrah radhiyallahu an, pada suatu hari kami berada di sisi Allah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berlakunya gerhana matahari. Melihatkan keadaan itu, baginda Nabi SAW pun bangun menyeret kain selimpangnya. Ini dipanggil rida. Kita ni, selain kita berpakaian yang ada ni, kita cuba biasakan dengan satu kain rida ni, kain selendang. Kita nak pergi masjid pakai, kita sendengkan dengan apa, kain selendang.
Kita nak pergi selendang ni banyaklah kegunaannya, ya. Kalau kita belajarlah belajar kitab selendang saja pun ada, ya. Kitab selendang pun ada, kitab rida dia panggil, ya. Pun ada, ya. Pemakaian baginda Nabi SAW tu ulama-ulama tulis, ya. Kasut baginda, ya, jubah baginda, ya, serban baginda, semua ada kitab-kitab, dan semua ulama huraikan, menafsirkan tentang kebaikan-kebaikannya, ya. Baik, baginda pun mengheret selempang ridak, ya, tadi hingga masuk, menselempangkan macam inilah, macam tu, selempangkan hinggalah baginda masuk ke masjid, lalu mengerjakan solat 2 rakaat dengan menjadi imam kepada kami. Di sini kita kata solat sunat tapi boleh berjemaah, sebab Nabi buat, ya. Solat sunat ni hukumnya tadi semuanya sendirian, tapi ada yang jenisnya dilakukan berjemaah, ya. Baginda Nabi menjadi imam pada kami sehinggalah habis kejadian gerhana matahari, ya. Maknanya gerhana tu lama juga kan, katalah setengah jam lah solat Nabi, sepanjang gerhana tu berlaku, ya. Seusai je baginda solat, maka baginda berdoa, dan berdoa baginda pula berkhutbah. Itu sebab kita buat solat gerhana matahari dan bulan ni kena solat dulu. Dia tak macam Jumaat, ya. Jumaat khutbah dulu baru solat. Tapi solat gerhana matahari, gerhana bulan, ada Adha, ada Fitri, Istisqa, semua semayang dulu. 5 yang jenis ni semua semayang, lepas tu baru berkhutbah. Tu yang orang keliru tu, kan. Dia ingat semayang semayang Jumaat, biasanya khutbah dulu. Dia sampai-sampai dah semayang. Lepas semayang, dia datang-datang dah khutbah, kan. Sebab dia nak semayang raya lah, kan. Dia semayang raya, dia datang-datang dah berkhutbah. Lepas khutbah habis, imam habis jemaah balik, dia pun pelik, kenapa tak semayang, kan. Dia ingat semayang hari raya tu macam semayang hari Jumaat. Kami dah semayang dah. Bila semayang? Lah, semayang hari raya kan semayang dulu baru khutbah. Oh, iya ke? Nampak? Ini yang kita kan setahun sekali semayang hari raya, ya. Jumaat dia datang pun sesekali je, jadi dia terlupa, ya. Jadi dia berbeza, ya. Solat sunat yang berjemaah ini dia khutbahnya kemudian, ya. Fardu Jumaat ni dia khutbah dulu, ya. Baik. Lepas baginda berkhutbah, baginda pun menyatakan, bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, kan. Yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil laili wa sakhara asy-syamsa wal qamar, kan. Malam bersilih siang, siang bersilih malam, wa sakhara asy-syamsa wal qamar, dan bulan dan matahari juga mengikut peredarannya, kan. Maka itu tanda kekuasaan Allah, ya. Namun baginda menyebut gerhana bulan ataupun matahari tadi bukanlah terjadi kerana kematian seseorang. Kenapa Nabi menyatakan demikian? Kenapa baginda kata yang kasifa inna syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahad? Kerana perbuatan orang-orang dahulu, iaitu Arab jahiliah, bila dia nampak matahari, tak nampaklah hari ni gelap aja, ni tanda orang mati ni. Mereka membuatkan satu tanda alamat-alamat buruk pula. Pada malam tu tak nampaklah bulan langsung, ini ada tanda orang mati ni. Jadi ini kepercayaan orang jahiliah pada masa dahulu. Sebab itu datangnya Nabi ni membetulkan balik. Bukan itu, kata Nabi, la yankasifani limautin ahad. Bukanlah kerana gerhana itu kematian seorang. Oleh itu, apabila kamu melihat kejadian gerhana yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah itu, hendaklah kamu solat. Solat. Dan cara solatnya sangat berbezalah dengan saya nyatakan solat-solat jenis yang bersendirian tadi, ya. Nanti kita tengok kaifiat, ya, akan khusus tentang kaifiat mendirikan solat sunat gerhana matahari dan bulan ni, ya. Hendaklah kamu solat dan berdoa. Berdoa. Sebab apa? Sebab ini menunjukkan kekuasaan Allah, dan biasanya
bulan ini terbit, matahari ini matahari ini terbit, bulan ini menyinari waktu malam, tiba-tiba dua-dua tak muncul-muncul, menunjukkan mereka juga adanya sifat makhluk yang ada keuzuran. Keuzuran ni sakit jugalah. Matahari, bulan pun sakit juga, macam manusia lah kan, macam kita lah, ada juga ada masa sihat, ada juga masa sakit. Begitulah makhluk Allah yang lain, termasuk matahari dan bulan. Maka berlakunya yang fenomena yang besar ini, ibaratnya mereka juga sakit. Bulan, matahari yang lebih besar tentunya saiznya daripada bumi yang juga sakit kan. Maka benda ni tanda-tanda kuasa Allah yang hebat. Bahkan ianya menunjukkan bahawa sesuatu benda yang Allah ciptakan ada tempoh hayatnya. Jadi banyakkan berdoa, minta ampun. Sebab itu dalam khutbah Hari Raya Adha dan Fitri, banyakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Banyak memuji Allah, membesarkan Allah. Tapi kalau pada khutbah gerhana matahari dan bulan, banyakkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah kan. Banyakkan kita beristighfar, berdoa sehinggalah selesai gerhana yang kamu hadapi itu. Hadis riwayat Ibu Bukhari, martabat sahih. Ada hadis yang berikutnya dijelaskan lagi, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wa qamar la yakshifa li mauti ahad wala li hayati walakinnahuma ayatin min ayatillah fa iza ra'aitumuha fasallu. Ini lebih kurang sama maksud hadis, tapi riwayatnya oleh orang lain. Saya cakap tadi, ramai sahabat kan yang dengar, masing-masing meriwayatkan. Cuma matanya tu berbeza-beza sikit lah. Matan tu ayat susunannya ayat berbeza, tapi maksud yang sama. Apa kata Sayyidina Umar? Anak Sayyidina Umar, siapa dia? Abdullah. Kalau Ibnu Umar radhiyallahu, maknanya Abdullah bin Umar lah, anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar mengatakan, dia mendengar baginda Nabi SAW menyebut, sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana disebabkan kematian. Sama. Tidak gerhana tu gerhana tu maknanya tak timbul lah, tak timbul seperti sedia kala, seperti biasa. Bukanlah atas disebabkan kematian seorang, dan juga tidak ada sebab manusia itu lahir. Ni sebab ada manusia insan yang akan bakal lahir yang hebat ni. Tak ada kena-mengena, tak ada kait-mengait dengan kehidupan maupun kematian seseorang manusia. Tetapi matahari dan bulan itu adalah dua tanda daripada tanda-tanda kuasa Allah. Oleh itu apabila kamu melihat gerhana salah satu darinya, maknanya bulan ataupun matahari, hendaklah kamu solat. Okey. Baik. Hadis ini dan hadis yang lalu, dua hadis yang saya baca tadi, menerangkan bahawa umat Islam disyariatkan mengerjakan solat sunat gerhana tersebut. Sebab itu kita bila dengar daripada Jais, Paid ataupun dapat WhatsApp daripada rakan-rakan, malam ni ada gerhana matahari, gerhana bulan, ataupun besok kemungkinan akan berlakunya gerhana matahari, kita kena alert benda ni. Ambil peluang, kita kata fastabiqul khairat, berlumba. Jangan kita dengar gerhana matahari, okey, tak ada pun rasa nak letakkan satu azam ataupun niat untuk kita buat bila berlakunya gerhana tu. Tak ada. Kita rasa biar lagi-lagi kalau gerhana bulan pukul 4 pagi berlaku, lagi tak nak bangun. Sepatutnya kita bangun sebab gerhana ni bukan selalu berlaku. Lagi-lagi gerhana matahari, dalam sains 100 tahun, kadang-kadang 50 tahun baru berlaku. Gerhana bulan ni kerap lah. Ambil peluang tu, sebab pahalanya bila berjemaah ni, pahalanya confirm lebih besar daripada yang sendirian. Ambil peluang, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, untuk kita merebut pahala melakukan solat sunat khusuf maupun kusuf, Oleh kerana secara kebetulan pada berlakunya gerhana matahari itu, puteri baginda Nabi SAW Ibrahim berusia setahun lebih meninggal dunia. Ini yang mereka satu memang amalan orang jahiliah. Kemudian kebetulan pula berlaku jemu pula kematian putera baginda Nabi iaitu Ibrahim berusia setahun lebih kan, masih kanak-kanak lah, meninggal dunia. Waktu itu pula berlakunya gerhana matahari. Ramai lah, ini gerhana ni menunjuk, kita kata tanda sway lah, tanda sial lah. Kita jangan kata begitu. Macam juga kita menganggap orang dulu, bulan Safar ni bulan sial lah,
mandi. Jadi kita kena mandi safar untuk nak buang, nak elak daripada sial dalam hidup. Mana? Ini akidah-akidah itikad yang kita kena tolak dan kita kena jauhi. Alhamdulillah zaman sekarang tak ada dah kita dengar orang mandi safar. Dia anggap bulan safar ni bulan celaka, bulan sial, bulan yang tak baik. Tak boleh. Sama aja di sisi Allah SWT 12 bulan itu semuanya mulia. Lagi-lagi kalau kita berisikan bulan itu dengan amal ibadah. Jadi berbetulan aja kematian putera Nabi pada berlakunya gerhana matahari tersebut. Jadi ramai pula mengatakan ini sebab gerhana ni sebab dia mengatakan Ibrahim putera Nabi. Maka Nabi SAW nampak, maka Rasulullah SAW menolak kepercayaan karut itu dengan menegaskan khutbahnya bahawa matahari dan bulan tidak gerhana tidak kena mengena disebabkan kematian seseorang ataupun tidak juga kena mengena dengan kelahiran seseorang. Ditegaskan lagi bahawa matahari dan bulan hanyalah makhluk yang diciptakan Allah SWT pencipta seluruh alam dan dialah menentukan peredarannya. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Peredaraan matahari dan bulan itu adalah mengikut galaksinya, mengikut dia punya putarannya, litarannya. Jelasnya apabila perubahan bumi dan bulan sampai pada satu peringkat tertentu berlakulah gerhana matahari, dan apabila sampai kepada satu peringkat yang lain berlakulah pula gerhana bulan sebagaimana yang sedia diketahui dalam ilmu falak. Sebab waktunya umur 50 tahun mula dapat penyakit sekian. Dah waktunya dia nak dapat umur 80 tahun baru dia dapat penyakit. Dah waktunya. Dalam khutbah baginda Nabi SAW mengingatkan umatnya mengenai perkara-perkara yang membawa keselamatan di dunia dan akhirat. Antara yang lain baginda SAW bersabda, maksudnya, wahai umat Muhammad, kalaulah kamu mengetahui apa yang aku ketahui, sudah tentu kamu akan ketawa sedikit dan menangisnya banyak. Sebab itu bila berlakunya gerhana matahari maupun bulan, kita jangan dah nak banyak-banyak gelak-gelak, banyak-banyak suka, banyak-banyak ketawa. Sebab ini menunjukkan kekuasaan Allah yang Allah ciptakannya pasti akan mati juga makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Pasti ada sakitnya, pasti ada gerhananya. Sebab itu Nabi kata, kalau kalian tahu macam mana aku tahu, mesti kalian akan kurangnya gelak dan banyaknya bersedih. Wa yabki qalila. Dan menangis itu sedikit. Bukan wayadahaki kasira, bukannya ketawa itu banyak. Kita ni dalam hidup ni kita hidup biar orang gembira, bila kita pergi orang sedih. Maksudnya bila kita lahir kan ramai orang gembira, atuk suka, nenek suka, adik-beradik suka, makcik suka bila lahirnya kita ke bumi Allah ini. Tu kita hidup tu orang gembira dengan kita. Bila kita pergi pula satu hari nanti, orang bersedih di sekeliling kita, kawan-kawan kita bersedih. Itu sifat fitrah manusia sepatutnya. Bukan sebaliknya. Kita ni hidup, orang sedih. Orang sedih, orang tak sukalah. Si Fulan ni memanglah nyusahkan betul lah. Kan Priambi cakap, kecil-kecil tak nak. Itulah. Bila dah besar menyusahkan orang. Inilah. Maknanya kita tak nak hidup kita ini menyusahkan orang, menyedihkan orang lain. Dan kita tak nak juga bila kita pergi menyukakan orang lain. Maknanya orang suka kita pergi. Awal iazubillah. Kita tak nak jadi manusia begitu. Baik. Banyakkanlah menangis, baginda menyebut, dan kurangkanlah gelak tawa, ataupun seronok tentang hidup di dunia ni. Kurangkan, bukan tak boleh, kurangkan. Baginda juga mengingatkan umatnya supaya mereka meminta perlindungan Allah SWT daripada azab kubur, dan mengingatkan mereka bahawa mereka akan menemui ujian yang berat di alam kubur, dan mereka akan disoal oleh malaikat yang Munkar dan Nakir. Baginda juga mengingatkan umatnya, nampak bila khutbah gerhana bulan dan matahari ni, dia lebih fokus kepada keampunan, mohon kepada keinsafan, mohon kepada Allah SWT agar selamatkan kita daripada azab kubur dan sebagainya. Berbeza kalau kita solat Aidilfitri Adha, banyak menyebut tentang
kebesaran Allah, memuji Allah, kesyukuran kepada Allah kerana Aidil Adha dan Aidil Fitri itu. Ya. Okey, huraian lanjut berkaitan dengan sembahyang gerhana ini boleh didapati dalam kitab-kitab fiqh yang lain. Maksudnya cara nak melakukan solat gerhana matahari bulan itu dia berbeza sedikitlah dengan solat sunat yang lain, iaitu dia ada duanya rukuk dalam satu rakaat. Nak tunjuk apa? Nak menunjukkan solat sempena gerhana ni pun berbeza. Kerana gerhana itu memaksud apa tadi? Kelainan lah. Sepatutnya timbul matahari, tak timbul. Bulan sepatutnya ada, malam tu tak ada. Itu maknanya kelainan. Maka pada solat juga dizahirkan juga dengan kelainan. Melakukan 2 rakaat tetapi rukuknya ada 4. Sepatutnya 2 rakaat 2 rukuk, tapi ada 4 rukuk dalam satu solat gerhana. Baik, InsyaAllah kita akan sambung lagi berkaitan dengan solat sunat yang berjemaah secara berjamaah ini. Antaranya ialah solat minta hujan. Yang gerhana bulan dan matahari kaedahnya sama, peristiwanya pun sama, sebabnya sama. Tapi solat Aidil Fitri dan Adha kita akan bincang pada akan datang dalam kitab ni ada menyebutnya. Yang terakhir nanti kita tengok solat sunat minta hujan dalam kitab ni. Untuk tarawih kita ada bab khas lah tentang tarawih, iaitu pada bulan perihal tentang bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan sambung pengajian solat sunat kita. Ada lagi satu solat tentang solat sunat berjemaah, iaitu solat istisqa. Dan kemudian ada lagi satu solat jenis yang tak bersebab dan juga tak ada waktunya, iaitu disebut solat sunat mutlak. Juga kita akan bicara pada masa akan datang. Sekarang itu minta ampun dan maaf sekiranya ada kekhilafan, kesilapan tutur kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.